Al-maudu' yang akan kami bentangkan ialah tarikh tasyri' azan, yakni sejarah persyaratan azan, ma waradu fil azan min riwayati ghairi sahihah, dan apa yang menolak padanya azan daripada riwayat-riwayat yang tak sahih. Seterusnya ialah ta'rifu azan. Azan lugatan, azan dari segi bahasa, sautun nida al-muazzin lis-salah, iaitu suara panggilan daripada muazzin untuk solat. Wastilahan, dari segi istilah pula, al-i'lamu bidukuli waqti solah bizikrin maksusin, pemberitahuan dengan masuknya waktu solat untuk peringatan tertentu. Seterusnya, tarikh tasyri' azan, sejarah persyaratan azan. Wa kana an-nasu innama yajtami'una ila salati li tahyini mawaqitiha min ghairi dawah. Dan ketika itu orang-orang muslimin berkumpul untuk menunaikan salat tanpa adanya panggilan, iaitu azan. Fahama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala bukan kabut al-yahudi allazina yad'una bi salatihim summa qara'ahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami untuk menetapkan alat pemanggil solat seperti buk, iaitu buk ni ialah trompet atau alat yang ditiup untuk mengeluarkan bunyi. Summa qara'ahu, kemudian baginda melarangnya. Summa amara bin naqus fanaha liyadrib bihi lil muslimina fi salah. Kemudian dicadangkan dengan penggunaan nakus, yakni kayu yang dipukul dengan kayu yang lebih kecil untuk mengeluarkan bunyi. Lil muslimina fi salah, untuk orang-orang muslimin menunaikan solat. Fabainama hum ala zalik ra'a Abdullah bin Zaid bin Salabah bin Abdul Rabbah aku bil Haris bin Qazrah an-Nida. Maksudnya ketika mereka sedang berbicara tentang perkara tersebut, Abdullah bin Zaid Abdullah bin Zaid bin Salabah bin Abdul Rabbah, saudara kepada Haris bin Qazrah, mendengar panggilan itu. Wa an Abi Umar bin Anas an umumah lahu min al-Ansari qala, daripada Abi Umar bin Anas berkata, ihtama Nabi sallallahu alaihi wasallam salah, Nabi mementingkan atau prihatin dengan solat dan caranya, kaifa yajma'un nas laha, dan cara untuk mengumpulkan manusia untuk menunaikannya. Qila lahu insab rayah indal huduri salah, ada yang mencadangkan untuk menaikkan bendera ketika masuknya waktu solat. Fa iza ra'au azan ba'dhum ba'dan, apabila seseorang itu melihat bendera tersebut diangkat, lalu mereka memberitahu antara satu sama lain. Falan ya'jibuhu dzalik, akan tetapi perkara tersebut tidak disetujui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Qala fazkuru lahu qunut, ada yang mencadangkan qunut, yakni asyabur. Ikhtaru syabur wa nakus li jaminah, gunaan syabur dan nakus untuk mengumpulkan manusia. Wa qala Ziyad, syabur Yahudi, berkatanya Ziyad, syabur itu urusan orang Yahudi. Falan ya'jibu zalik, dan falan ya'jibu zalik, maka tidak setuju dengan perkara tersebut. Wa qala huwa min amal Yahudi, dan berkatanya lagi syabur ni daripada suruhan orang Yahudi. Qala fazkur lahu nakus, dan ada yang mereka mencadangkan penggunaan nakus. Faqala, dan Zaid berkata, huwa min amal Nasrani, dan nakus itu daripada suruhan orang Nasrani. Ru'yal azan fansarafu Abdullah bin Zaid wa huwa muhtamalahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa uriya azan fi manamih. Qala faradan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akbaruhu. Pada malam itu Abdullah bin Zaid, ia telah bermimpi melihat seruan azan. Lalu dia bergegas untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu beliau tentang mimpi itu. Faqala ya Rasulullah inni labaina na'in wa yaqzan iz atani atin fa arani azan. Maka Abdullah bin Zaid ini berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang tidur dan terjaga apabila apabila telah datang kepada aku, fa'arani azan, dan menunjukkanku tentang azan. Qala wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qad ra'ahu qabla zalik faqtamuhu 20 yawman. Dan Zaid pun berkata, Umar bin Khattab pun
telah melihat mimpi itu terlebih dahulu padanya dan menyimpan perkara tersebut selama 20 hari. Qala summa akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku telah, aku telah mengabarkan aku telah memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu ma mana'aka an takhbani, dan maka baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, apa yang menghalangmu untuk memberitahuku? Faqala sabaqni Abdullah bin Zaid fastahiyya. Lalu Umar bin Al-Khattab pun berkata, Abdullah bin Zaid telah mendahului aku, maka aku merasai malu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, kun fanzur maza ya'muruka bihi Abdullah bin Zaid fa fi'lahu fa'azana Bilal. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Bilal, bangun dan lihatlah apa yang disuruh oleh kamu dengan Abdullah bin Zaid dan laksanakannya. Fa'azana Bilal. Ya, maka Bilal pun melakukan azan. Terdapat beberapa riwayat-riwayat yang dhaif tentang pensyariatan azan. Yang pertama, terdapat hadis-hadis yang menyatakan bahawa azan disyariatkannya di Mekah sebelum Nabi SAW berhijrah, iaitu riwayat At-Tabrani dari jalur Salim ibnu Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar berkata, ketika Nabi SAW diisrakan, Allah mewahyukan azan kepadanya. Kemudian Nabi SAW kembali ke bumi dan mengajarkannya kepada Bilal. Tapi hadis ini dhaif kerana ada perawi yang matruh, iaitu Talhah bin Ibnu Zaid. Yang kedua, Al-Atraf menyebutkan juga riwayat Al-Daruqutni dari sahabat Anas bin Malik bahawa malaikat Jibril menyuruh Rasulullah SAW untuk azan ketika diwajibkannya solat. Akan tetapi sanad hadis ini juga dhaif. Riwayat Al-Bazzar dan lainnya dari sahabat Ali berkata bahawa ketika Allah mengajarkan azan kepada Nabi SAW dengan mengucapkan takbir, ternyata hadis ini dinilai dhaif al-isnad disebabkan ada perawi yang matruh, iaitu Ziyad ibnu Al-Muzi Abu Al-Jarud. Hadis yang kedua, setelah terjaga, saya segera menemui Rasulullah SAW dan menceritakan mimpi ini. Lalu baginda SAW bersabda, innaha la ruya haqqan insyaallah fakum ma'a bilali falki alaihi ma ra'aitu falyu'azzim bihi fa innaha unda sautan minka fakumtum ma'a bilal faja'altu ulkihi alaihi fayu'azzim bihi qala fasami'a zalika Umru bin Khattab wa huwa fi baitihi faqaraja yajuru rida'ah wa yaqulu wallazi ba'asaka bil haqqi ya Rasulullah laqad ra'aita misla ma ra'a. Faqala Rasulullah SAW, falillahi rasanya dengan izin Allah, ia adalah mimpi yang benar. Berdirilah bersama Bilal dan sampaikan kepadanya apa yang kamu lihat supaya dia boleh melakukan azan kerana suaranya lebih baik daripada kamu. Lalu saya bangun bersama Bilal dan menyampaikan kepadanya. Lantas dia pun melakukan azan. Umar Al-Khattab yang berada di rumahnya mendengar laungan azan tersebut, lalu keluar sambil menarik jubahnya. Katanya, demi Tuhan yang mengutus engkau dengan kebenaran, wahai Rasulullah, saya juga melihat seperti apa yang dilihatnya Abdullah. Baginda menjawab, segala puji bagi Allah. Ini adalah riwayat Abu Daud 449. Penerangan di sini ialah pensyariatan azan walaupun daripada mimpi para sahabat mengikut sebahagian riwayat, tetapi ianya tidak bercanggah dengan riwayat yang lain. Ini kerana apabila diberitakan kepada Rasulullah SAW, makanya baginda SAW mengiyakannya, dan ikrar Rasulullah SAW termasuk dalam hadis Nabi SAW. Sementara lagi telah dibentangkannya kepada baginda SAW. Syurutul azan, syarat-syarat azan. Awalan, dukul waqti salah, maksudnya waktu solat. Yustarutu an yurfa al-azan inda dukul waqti salah. Disyaratkan untuk berkumandangnya azan ketika masuknya waktu solat. Sanian at-tartib wal mawalah, itu tertib dan berturut-turut. Yustarutu fil azan tartib ibaratuhu kama ruwiyat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laungan azan mestilah sama dengan apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salisan suduruhu min syakhsin wahid. Muazzin itu perlulah hanya seorang saja. Fasdul azan min isnain fa aksar qad yu'addi ila wuqu'i ishkalin wa ikhtilafin. Melakukan azan daripada dua orang ataupun lebih akan menyebabkan masalah dan perselisihan faham. Rabi'an al-lughatu arabiyyah, bahasa Arab. Fala yajuzu an yurfa al-azan bi lughatin ghairi arabiyyah, dan tidak
dan tidak halus atau tidak patut untuk melakukan azan dengan bahasa selain bahasa Arab. Khamisan, isma' ba'dul jamaah, iaitu didengari oleh sebahagian jemaah. La budda min isma'il azan li ghairil hatta wa in kana wahidan. Mesti memperdengarkan azan itu kepada orang lain walaupun hanya seorang sahaja. Jadi kesimpulannya terdapat juga beberapa hadis-hadis yang dhaif dan juga palsu tentang persyariatan azan yang mana disebabkan oleh beberapa pendapat di antara para ulama. Contohnya hadis-hadis yang menyatakan azan yang disyariatkan di Mekah sebelum Nabi SAW hijrah. Hampir semuanya bermasalah yang ditinjau dari segi sanad sehingga dapat disimpulkan yang azan sebenarnya disyariatkan di Madinah setelah Nabi SAW hijrah, tepatnya tahun pertama hijrah.